Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan Cikgu. Dan pada sesi kali ini, kita akan berada dalam bab 2 tingkatan 5 iaitu tentang perlembagaan persekutuan. Jadi kita akan belajar tentang tajuk baru pada hari ini iaitu tentang 2.1 mengenai latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Jadi kita akan lihatlah mengenai sejarah perlembagaan negara kita. Tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat mengenai sejarah perlembagaan persekutuan. Kita akan lihat tentang latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Jadi kita akan lihat dahulu tentang perlembagaan. Apakah perlembagaan? Perlembagaan ini merupakan undang-undang tertinggi dan perlembagaan ini juga telah dijadikan sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi kita kena tahulah kalau ditanya mengenai perlembagaan, apakah perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Sebelum British, kita lihat sistem pemerintahan negara kita ialah sistem pemerintahan beraja, di mana raja telah memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Ini sebelum British, kita ada sistem pemerintahan beraja. Dan semasa zaman British pula, kita lihat raja masih lagi diterima sebagai pemerintah berdaulat. Maksudnya, semasa zaman British, sistem pemerintahan beraja masih lagi digunakan. Dan setelah kita merdeka, kita sebenarnya telah pun mempunyai perlembagaan kita sendiri. Dan asas kepada pembentukan perlembagaan kita berteraskan kepada nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya ada beberapa prinsip undang-undang Inggeris telah disesuaikan dengan nilai tempatan. Ini asas dalam pembentukan perlembagaan negara kita dan kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi lah mengenai asas pembentukan perlembagaan negara kita dalam slide yang berikutnya. Seperti yang cikgu beritahu tadi, di mana asas pembentukan perlembagaan kita adalah berteraskan kepada tradisi Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kita akan lihat kepada Undang-Undang Negeri Melayu dan yang keduanya ialah beberapa prinsip Undang-Undang Inggeris dan disesuaikan dalam nilai-nilai tempatan. Mula-mula kita akan lihat dahulu tentang Undang-Undang Negeri Melayu. Undang-Undang Negeri Melayu ni kita akan lihat di mana raja. Raja merupakan pemerintah, di mana rakyat pula akan memberikan ketaat setiaan kepada pemerintah ini. Jadi di sini sebab tu kita menjunjung kedaulatan raja kita dan sebagai rakyat kita mestilah memberi taat setia kepada raja. Dan undang-undang dan sistem pemerintahan ni ditentukan oleh raja. Sebab sebelum kita adanya raja berperlembagaan, sistem pemerintahan raja kita adalah raja yang berkuasa mutlak. Undang-undang yang wujud semasa Kesultanan Melayu Melaka ialah kita ada Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ni lah kemudiannya yang mempengaruhi undang-undang bertulis negeri Melayu yang lain. Start daripada undang-undang yang ada di Melaka ni iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Antara undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu lain yang dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka ialah kita ada Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang 99 Perak. Ini kita bercerita mengenai Undang-Undang Negeri Melayu. Dan kita lihat pula kepada Undang-Undang Inggeris. Undang-Undang Inggeris ni diperkenalkan di negeri-negeri Selat yang kemudiannya dikenali sebagai Charter of Justice. Undang-undang ini telah diambil dari undang-undang yang digubal di England. Malah piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat pula di Sarawak, terdapatnya The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 di mana ia telah menggunakan the Common Law of England.
Dan sama juga di Sabah, di mana Sabah terdapatnya Undang-Undang Sabah Application of Law Ordinance 1951. Jadi ini mengenai Undang-Undang Inggeris. Jadi kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat mengenai Undang-Undang Inggeris iaitu Charter of Justice. Seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, di mana Charter of Justice ini telah diperkenalkan di negeri-negeri Selat. Antara negeri-negeri yang terlibat di dalam negeri-negeri Selat ni ialah Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Itu adalah 3 buah negeri-negeri Selat. Dan apa pula matlamat Charter of Justice yang diperkenalkan di negeri-negeri Selat? Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Apa matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk melindungi penduduk asal dari penindasan dan ketidakadilan. Bila kita bercerita mengenai Charter of Justice ni, kita akan bahagikan dia kepada 3, iaitu yang pertamanya ialah Charter of Justice pertama pada tahun 1807, di mana dalam Charter of Justice yang pertama ini, ia telah mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Itu yang pertama. Kemudian kita ada Charter of Justice yang kedua, iaitu pada tahun 1826, di mana dalam Charter of Justice kedua ini telah menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Dan kemudiannya kita ada Charter of Justice ketiga pada tahun 1855, di mana dalam Charter of Justice ketiga ini telah mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka dan juga Pulau Pinang. Jadi ini sedikit sebanyaklah mengenai Charter of Justice di negeri-negeri Selat. Dan kemudiannya kita lihat pula di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, untuk di Sarawak pada Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak telah memberi kuasa kepada Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri, di mana ini merupakan badan untuk membuat undang-undang. Dan untuk Kaunsil Negeri, dalam Kaunsil Negeri ini kita lihat dia telah mengandungi 45 orang ahli dan telah dipengerusi oleh Ketua Setiausaha. Manakala terdapat juga Majlis Tertinggi, dan dalam Majlis Tertinggi ini telah dipengerusi oleh Gubernur dan turut juga dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan juga Peguam Negara. Jadi kita lihat di Sarawak ni kita ada 2, iaitu satunya adalah Kaunsil Negeri dan yang keduanya adalah Majlis Tertinggi. Dan dalam Perlembagaan Sarawak 1959 telah memberi kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan juga Kaunsil Negeri. Jadi ini mengenai perlembagaan di Sarawak. Kemudiannya kita akan lihat pula di Sabah. Di Sabah telah ditubuhkan Majlis Undangan dan juga Majlis Kerja pada tahun 1950, di mana Majlis Undangan ni telah memberi kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahan. Jadi ini yang berkaitan mengenai perlembagaan di Sabah. Kesimpulannya, asas pembentukan perlembagaan negara kita adalah berasaskan kepada nilai tradisi Kesultanan Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris yang telah disesuaikan dengan nilai tempatan. Dan kita dapat lihat juga di sini di mana institusi pemerintahan beraja tetap diterus hinggalah tanah Melayu nanti mencapai kemerdekaan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa pindaan yang kemudiannya memperlihatkan di mana kita telah mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi ini yang dapat cikgu terangkan sedikit mengenai latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Dan cikgu harap apa yang cikgu kongsi dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Berjumpa lagi kita pada masa yang akan datang dan jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.